Alhamdulillah di studio kita telah pun menjemput narasumber kita di hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman, merupakan seorang penolong setiausaha bersama Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf kali kedua tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan tahun 2023 masih. Apa kata kita terus sapa beliau ni atau? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan datang Dini macam mana? pagi. Sama puan? Sihat hari ini. Sihat. Alhamdulillah. Sihat hari ini, Nampak ceria ceria-cerianya. Alhamdulillah. Itulah hendaknya tuan. Betul. Awal-awal pagi ni masih ceria. Pasal tu kan Lurus. mempengaruhi mood kita ni hari ini. Betul, betul. Alhamdulillah. Jadi teruskan saja keceriaan kita ni hari ini tuan dengan berkongsikan cerita penerangan kepada penonton apa pagi hari ini ya. Okey. Kita seperti yang diberikan, kita bersama dengan Yang Mulia Haji Muhammad Nazir Haji Othman dan akan berbincang mengenai dengan Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf kali kedua anjuran Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Silakan Dato'. Mungkin boleh menjelaskan ni perkara ini dan juga bila sebenarnya majlis ini akan diadakan. Okey, baiklah, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Jadi baik, alhamdulillah, pertama kali rasa syukur kepada Allah SWT kerana telah diberikan kesempatan untuk kita ni dapat berjumpa di rancangan Rampai Pagi pada kali ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana telah menjemput saya untuk berada di sini dalam memberigakan majlis yang akan diadakan yang seperti yang telah dinyatakan tadi, iaitu Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah kali kedua tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Jadi insya-Allah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Agama akan mengadakan majlis tersebut buat kali keduanya, maknanya yang pertama kali pada tahun lepas, yang mana majlis ini akan berlangsung pada 15 Jamadil Awal 1445 Hijrah bersamaan dengan 29 November 2023 Masihi, yang mana insya-Allah majlis tersebut akan bertempat di Dewan Auditorium di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, iaitu insya-Allah pada sesi pagi lah, pada 9 pagi insya-Allah. Dan Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf ini adalah merupakan majlis yang dikendalikan oleh bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf, yang khusus bagi para peserta mu'alaf yang telah menamatkan skim-skim ataupun program-program yang telah dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah secara berperingkat, maknanya pada tahun ini mereka telah selesai dan yang telah diadakan di keempat-empat daerah di negara ini. Maknanya program tersebut telah dibukakan di daerah-daerah iaitu di Pusat Dakwah Islamiah bagi daerah Punia dan Muara, unit dakwah daerah Belait bagi mualaf yang tinggal di daerah Belait, unit dakwah daerah Tutong bagi mualaf yang tinggal di daerah Tutong, dan manakala unit dakwah daerah Temburong bagi mualaf yang tinggal di daerah Temburong. Jadi skim bimbingan ini ditawarkan oleh Pusat Dakwah Islamiah yang seperti mana yang saya nyatakan tadi ya, setiap tahun program ini dijalankan dan iaitu bimbingan pengenalan Islam. Ia berperingkat mula-mula bimbingan pengenalan Islam, lepas itu skim bimbingan asas, kemudian skim bimbingan lanjutan 1 dan yang terakhir ialah skim bimbingan lanjutan 2. Jadi peserta-peserta yang akan menghadiri majlis ini nanti adalah merupakan peserta yang telah menamatkan skim-skim berkenaan lah. Alhamdulillah, terima kasih atas penerangan dan mukadimah tadi tuan. Mungkin kalau boleh diajukan soalan berikutnya kepada tuan. Apa sebenarnya tujuan Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf ini diadakan? Silakan tuan. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf ini adalah merupakan sebagai satu kesinambungan sebenarnya, kesinambungan daripada program-program yang telah ditawarkan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Di samping ia objektif Majlis Convocation ini adalah di antaranya untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada para mu'alaf yang telah menamatkan skim bimbingan anjuran Pusat Dakwah Islamiah. Jadi diberikan penghargaan dengan komitmen yang telah diberikan, hadir ke kelas kerana kelas itu adalah antara program-program yang telah dilaksanakan itu ada di antaranya program itu hendaklah dihadiri selama 14 hari berturut-turut, tidak termasuk hari Minggu. Dan juga di samping itu dengan adanya majlis ini diadakan, ya sedikit sebanyak dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara peserta-peserta mualaf dari keempat-empat daerah. Jadi di sinilah mungkin sebagai satu momen untuk diorang itu dapat berjumpa daripada pelbagai daerah. Di samping untuk menghargai potensi dan komitmen peserta-peserta untuk mengikuti program-program
skim bimbingan yang telah disediakan. Jadi kira untuk menghargailah potensi-potensi mereka yang hadir ke program-program itu dan dalam istilah supaya diorang para mualaf ini indah jarak. Indah jarak kalau jadi sebagai untuk menaikkan semangat. Jadi di samping untuk membinalah sebenarnya keyakinan para peserta untuk sentiasa mempelajari, memahami dan juga sekaligus mengamalkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang kursus itu dijalankan. Jadi di sini Ustaz ya, berapakah jumlah peserta penerima sijil bagi Majlis Convocation Skim Bimbingan Mualaf kali kedua pada kali ini? Okey, baik. Alhamdulillah peserta untuk Majlis Convocation Skim Bimbingan Mualaf kali kedua pada kali ini, alhamdulillah keseluruhannya seramai 143 orang peserta yang akan menerima sijil pada majlis tersebut, iaitu 45 orang peserta dari daerah Brunei dan Muara, 36 orang peserta dari daerah Tutong, manakala dari daerah Balait seramai 28 orang dan dari daerah Temburong seramai 36 orang peserta. Alhamdulillah. Jadi ada 143 orang peserta. 143 orang. Mungkin ada yang tertanya-tanya ni Tuan Ustaz. Kalau boleh diperjelaskan di antara apa sebenarnya yang dipelajari oleh mereka yang mengikuti skim bimbingan ini dan juga aktiviti-aktiviti barangkali yang dijalankan. Okey, baik. Terima kasih. Soalannya menarik sebenarnya. Jadi secara amnya memang kebanyakannya banyak ya, mungkin para mualaf yang di luar di sana yang belum mengetahui apa sebenarnya skim bimbingan ini, apa yang dapat kami pelajari dan sebagainya. Jadi secara amnya lah para mualaf dapat mempelajari pengetahuan agama Islam yang berkaitan dengan fardu ain. Jadi fardu ain itu seperti tahara, kebersihan, belajar macam mana mandi dengan cara yang betul, dan di samping itu fiqh solat. Peserta-peserta ini pun diajarkan bagaimana tata cara sembahyang yang lengkap, sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu dan sebagainya. Dan di samping itu juga para mualaf ini juga didedahkan dengan fiqh siam, fiqh haji, munakahat dan sebagainya. Jadi komplit. Di samping makanan dalam Islam pun kami menyentuh mana makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang patut dimakan dan diminum dan yang patut dihindarilah. Di samping itu selain daripada fiqh, peserta-peserta juga diberikan pendedahan mengenai dengan pelajaran tauhid, iaitu dengan keimanan secara secara asasnya agar para mualaf ini lebih memahami tentang rukun-rukun iman dan yang sepatutnya mereka ketahui. Dan skim ini juga alhamdulillah diisi dengan ilmu fardu kifayah, iaitu teori dan praktikal pengurusan jenazah. Jadi selain sesi pembelajaran, peserta juga alhamdulillah juga berkesempatan mengadakan selain itu lawatan-lawatan ilmiah juga. Kami bawa para mualaf ini ke Balai Khazanah juga, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk melihat perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Selain itu juga diadakan kaedah pembelajaran secara lawatan juga, maknanya bukan berada di satu tempat saja, tapi kami bawa juga pembelajaran itu ke lawatan seperti ke Wasai Wong Kadir baru-baruan yang bertujuan untuk melaksanakan secara praktikal sebenarnya. Beruduk. Kata ni biasa beruduk secara dalam arpaib kan. Ini katanya kami mengajar para mualaf ni macam mana beruduk dengan air sungai. Jadi yang orang masuk menyalamnya itu kira mandi sambil itu beruduk. Beruduk. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk praktikal kan kerana kadang-kadang kita ni menganggap macam beruduk ni mesti pakai paip dan sebagainya. Kan apa? Sedangkan kalau kita ni di sungai itu pun memadai sudah untuk kita ni belajar beruduk dan sebagainya. Dan di samping itu juga di dalam kesempatan itulah masa kami di Wasai Wang Kadir itu kami ajarlah para mualaf ini macam mana cara kaedah kalau ada telefon macam mana mencari kiblat. Betul. Kalau kita ni di hutan-hutan macam mana mencari kiblat dan sebagainya. Alhamdulillah macam itulah. Memang tepat sekali macam kalau kita ni sendiri Ustaz memang terlampau bergantung kepada teknologi. Kadang-kadang payah juga apabila tidak ada sebenarnya kongsikan ke hutan dan sebagainya, mungkin telefon bimbit tidak berbaterinya. Jadi macam mana mereka mencari kiblat. Sesuatu yang rasanya memang cukup saja bukan saja untuk para mualaf, tapi kita juga perlu sebenarnya mengetahui. Jadi bila Ustaz menerangkan banyak pembelajaran dan juga mualaf pelajari untuk mengetahui untuk menambahkan lagi pengetahuan mereka mengenai dengan agama Islam ini, kita pun sangat tertarik bila melihat selain daripada adanya diadakan macam orang tadi ada taharah dan sebagainya, tapi
ada lawatan dan juga ada praktikal yang dibuat. Jadi sungguh beruntung sebenarnya, beruntung dan juga menarik sekali kepada para mualaf kita ya. Betul. Mungkin boleh diajukan soalan berikutnya. Kalau tadi balik semula kepada majlis convocation ni, Ustaz, siapa sebenarnya tetamu kehormat semasa majlis itu nanti? Okay, baik, terima kasih. Jadi insyaAllah majlis ini akan diserikan dan dengan kehadiran tetamu kehormat majlis itu nanti, iaitu Yang Berhormat PN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Ahli Wal Hukama Negara Brunei Darussalam insyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Dan juga apakah antara harapan pihak penganjur dengan majlis yang akan berlangsung ini nanti? Okey, baik, terima kasih Puan. Jadi harapan kami semoga para peserta convocation kepada kali ini iaitu yang telah berjaya untuk menamatkan skim bimbingan yang telah dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, bukan senang sebenarnya untuk menamatkan Datuk. Pasal ada 4 program yang mesti diselesaikan oleh para mualafat itu dengan komitmen, dengan masa dan sedikit sebanyak mudah-mudahan dengan berjayanya mereka itu menamatkan ini sekaligus akan dapat memberikan kesan yang positif untuk para mualafah ini lebih cenderung untuk memahami agama Islam dengan baik, sekaligus dapat mengamalkannya dengan cara yang betul. Pasal kadang-kadang kata ini maklumlah pada masa ini ilmu sumber-sumber mudah diperolehi dari internet dan sebagainya. Yang dikhawatiri ataupun kesahihannya. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan wujudnya program-program yang telah dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah ini sedikit sebanyak akan menguatkan keimanan dan pengetahuan para mualafah ini nanti. Jadi dengan berakhirnya skim itu program-program yang telah diberikan ini bukanlah bermaksud sebagai perjalanan yang terakhir untuk memperbaiki diri para mualafah berhenti setakat itu saja. Namun ianya adalah satu permulaan untuk mendepani hari yang mendatang kepada para mualafah itu. Dan di kesempatan ini juga saya berharaplah dengan terlaksananya majlis ini nanti saya harap akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan ia sekaligus dapat menjadi sebagai satu motivasi kepada para mualaf yang belum mengikuti skim-skim bimbingan yang telah ditawarkan oleh Pusat Dakwah secara percuma. Jadi diharap inilah sedikit sebanyak dapat meningkatkanlah motivasi para mualaf itu dapat apa-apa saja anjuran-anjuran yang telah ditawarkan di negara Brunei Darussalam khususnya, bukan saja Pusat Dakwah, tapi bagian agama di negara ini supaya mualafat itu lebih cenderung menghadiri majlis-majlis ilmu itu. Dan kesempatan ini juga saya selaku wakil dari ahli jawatan kuasa majlis convocation skim bimbingan mualaf ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua peserta-peserta skim kerana telah berjaya mengikuti dan menamatkan skim-skim bimbingan yang telah dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ia akan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada para mualaf dan juga kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Rasanya sambutan daripada daripada mualaf pun memang cukup anulah ni tuan, memang cukup ramai yang memberangsangkan, yang menyertai aktiviti seperti ini. Sepertinya bukan apa je tuan, ingat semasa kali pertama berjumpa dengan tuan, semasa tu baru diadakan kali pertama. Betul. Convocation kali pertama, dan alhamdulillah selepas setahun ada convocation yang kedua, dan rasanya akan berjumpa lagi tahun depan tuan, insya-Allah untuk convocation yang ketiga. Jadi menunjukkan menunjukkan sebenarnya respon satu memang ramai sebenarnya orang yang berminat. Jadi ada sambutan kan sambutannya, alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz ya kerana telah berkesudian untuk menjelaskan dengan majlis convocation skim bimbingan mualaf kali kedua anjuran Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Ahli Wal Hukama. Kami ucapkan ribuan terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.